Di-Pertua kerana beri peluang untuk terlibat dalam perbahasan Undang-Undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Bagi saya bahawa isu di sini bukan sekadar perlindungan kepada pemberi maklumat, sebab saya percaya bahawa ada setengah orang dia tak rasa pun bahawa dia perlu dilindungi kerana bagi dia bahawa berani kerana benar. Berani kerana benar maknanya orang tu dia tak takut apa-apa tindakan dan sebagainya. Walaupun prinsipnya saya bersetuju bahawa perlindungan kepada pemberi maklumat itu satu perkara yang wajar untuk membuat satu galakan supaya setiap orang yang mengetahui ada maklumat perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh mana-mana pihak, maka mereka harus tampil ke hadapan tanpa rasa takut. Tapi isu yang saya katakan tadi bahawa bukan sekadar itu, tetapi yang kita nak lihat ialah bagaimana maklumat yang disampaikan itu diproses dan dilakukan siasatannya secara yang bersungguh, secara yang telus, secara yang jujur. Dan ini yang dilihat pada hari ini bahawa yang menjadi perkara berbangkit kepada masyarakat kita di Malaysia ini ialah berapa banyak laporan-laporan yang kita buat kepada agensi-agensi penguatkuasaan yang telah pun sedia ada seperti yang disebut di dalam rang undang-undang ini, tapi kita tidak nampak komitmen political will mereka dari sudut untuk melakukan penyiasatan yang secara yang bersungguh-sungguh. Malah saya kira bahawa sudah pun ada beberapa peruntukan-peruntukan yang boleh kepada pengadu terhadap apa-apa kes yang dilaporkan itu boleh mendapatkan maklumat sama ada kes itu ada ataupun tidak. Tapi ini isu yang berbangkit. Sebab itu saya lihat rang undang-undang ni, saya bersependapat dengan Subang ini tadi bahawa rang undang-undang ini walaupun pada prinsipnya bahawa dia menjadi satu keperluan, tetapi akhirnya dia tidak akan ke mana. Sebab bagi saya bahawa yang saya nak persoalkan ialah mana mungkin kita kesalahan perlakuan yang tidak wajar dilakukan oleh satu pihak yang ada di kalangan agensi penguatkuasaan tersebut. Kita pergi lapor kepada agensi penguatkuasaan tersebut. Kita pergi lapor kepada agensi penguatkuasaan tersebut. Jadi saya tak fikir bagaimana agensi penguatkuasaan itu akan mengambil tindakan yang serius terhadap laporan yang berkaitan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, kesalahan yang berkaitan dengan jenayah dan sebagainya yang dilakukan oleh agensi tersebut. Contoh saya katakan bahawa umpamanya seringkali kita katakan bahawa apa yang berlaku dalam polis, umpamanya apa yang berlaku dalam polis, kadang-kadang laporan yang kita buat sehingga akhirnya kerajaan terpaksa menubuhkan satu Suruhanjaya sebelum itu untuk melihat apa masalah untuk memulihkan kepercayaan orang kepada polis, dan Suruhanjaya itu telah pun mencadangkan kepada IPC, MC dan sebagainya. Tetapi sehingga sekarang kita lihat bahawa ini tidak wujud. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya tidak bersetuju bahawa kalau sekadar aduan itu kita buat kepada agensi penguatkuasaan, macam mana kita nak buat aduan kalau kita ada maklumat bahawa wujudnya penglibatan polis yang menyalahgunakan kedudukan mereka bukannya untuk mengawal keselamatan di tempat pilihan raya, tetapi bertujuan bekerja untuk mencapai cita-cita bagi memenangkan calon UMNO dan Barisan Nasional. Kita ada bukti tu. Bagaimana kita nak pergi buat report kepada dia? Kita nak buat report kepada agensi tersebut di mana pegawai dia, dan malah kalau kita lihat bahawa ramai orang di Hulu Selangor sekarang 3,000 SP. Itu tak termasuk lagi dengan anggota-anggota trafik, anggota jenayah dan anggota-anggota lain yang berada di Hulu Selangor yang bahawa sebahagian daripada SP itu bekerja untuk apa? Untuk nak memenangkan calon daripada Barisan Nasional. Pokok senang melakukan pujukan dan sebagainya. Contoh yang dibuat tu tak betul. Apa dia? Contoh yang dibuat tu tak betul, Datuk yang Di-Pertua. Pokok Senin ni membuat andaian-andaian. Dia dah terasa bahawa pembangkang nak kalah di Hulu Selangor. Dia buatlah cerita-cerita reka. Saya tak bagi jalan kepada Muhammad. Well, saya tak bagi. Memang Pokok Senin mana nak bagi. Saya sebut bahawa saya nak punya bukti. Contoh-contoh yang tak tepat. Saya nak punya bukti. Dia tak ada bukti. Mana tak polis bekerja untuk UMNO dan Barisan. Dia bekerja untuk keamanan bagi semua pihak. Dia cerita pasal saya. Baik, Ahmad. Saya
saya tidak bercakap tanpa bukti. Saya tidak bercakap maknanya sebab ini perlakuan-perlakuan yang pernah berlaku, yang memang sekarang sedang berlaku di Hulu Selangor. Sebab itu kenapa? Kerana BN rasa dia nak kalah. Dia terpaksa guna SB. Dia terpaksa guna polis. Kerana dia rasa dia nak kalah. Jadi sebab itu guna isu yang saya rasa tak bermula, isu minum arak dan sebagainya. Saya rasa hentikanlah. Saya bersetuju dengan apa nama Rembau yang buat kenyataan hari ini, hentikanlah semua pihak main isu-isu yang tidak sewajarnya, yang terlalu tu personal lah, maknanya terlalu peribadi, benda-benda yang sebegitu rupa. Dia Rembau berasa bahawa benda itu mana PAS dah memaafkan dia lah, PAS dah memaafkan lah calon ni. Mana PAS menyokong lah. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan permohonan keampunan. Salah lah ini mana lepas dah berubah lah, tak macam dulu. Rembau buat kenyataan meminta semua pihak menghenti kerana Rembau tahu bahawa backfire kepada UMNO. Sebab mula terbongkar bahawa ada di kalangan pemimpin UMNO yang masih ada dalam kerajaan, masih duduk dalam kerajaan, yang juga minum arak.